sekadar mengulit kenangan. Aku kenalkan diri aku, Ashtar, bukan nama sebenar, berasal dari sebuah negeri di Pantai Timur. Ceritanya mula waktu aku belajar di sebuah IPTA di negeri Pahang Darul Makmur. Pada tahun 2016, aku berkenalan dengan seorang gadis namanya Aisyah. Pun bukan nama sebenar. Aisyah ni adalah junior aku. Aisyah berasal dari sebuah daerah yang agak pedalaman di sebuah negeri di Pantai Timur juga. Titik perkenalan kami bermula dari perjumpaan di Persatuan Silat di IPTA tersebut. Dan dalam persatuan tu, aku kategori senior. So, aku dipertanggungjawabkan untuk sentiasa teman beberapa pelajar junior Persatuan Silat tu untuk jalan kaki yang agak jauh lah dari tempat kediaman penginapan lelaki dan perempuan ke tempat latihan silat tersebut hampir setiap malam. So, waktu proses ulang alik tu antara kediaman penginapan dan juga tempat latihan silat, ketika itulah cinta di antara kami berdua berputik. Aku jatuh cinta pada Aisyah kerana sifat Aisyah yang sangat lembut, dan Aisyah adalah kategori seorang gadis yang sangat naif. Mungkin sebab dia dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah yang agak pedalaman kan, itu mungkinlah yang membuatkan dia jadi seorang gadis yang naif. Namun dalam lembut dan naifnya dia ni sangat tegas. Bukan garang, tapi tegas. Dan pandai hormat orang. Mungkin kerana dia juga anak sulung dalam adik-badiknya. Sama macam aku pun anak sulung. Dan selainnya, Aisyah adalah seorang yang sangat kecil comel. Sepanjang tempoh percintaan kami, aku banyak ubah Aisyah dari berbagai segi ke arah kebaikan untuk Aisyah. Yang paling ketara, aku ubah dia adalah dari segi cara pemikiran Aisyah dan cara penampilan dia. Seperti mana yang aku maklum awal tadi, Aisyah adalah seorang yang naif. Jadi aku ubah cara pemikiran dia ke arah yang lebih matang dan cara penampilan yang lebih menarik. Sebab penampilan Aisyah nampak agak kekampungan. Jadi aku ubah penampilan dia untuk dapat diterima masyarakat. Sebab aku tak nak nanti Aisyah dipandang hina dan rendah oleh masyarakat bila beliau bekerja gelap. Okey, untuk makluman, Aisyah ni dia belajar bidang yang agak unik dekat IPTA tersebut. Jadi sangat penting untuk aku ubah penampilan dia untuk lebih nampak menarik, untuk diterima masyarakat dan seterusnya untuk masa depan dia lah. Masa depan kerjayanya. Dan Alhamdulillah, dia makin hari makin cantik dan menarik dalam penampilannya. Aisyah sendiri happy dengan penampilan dia yang terbaru. Beberapa tahun kami menjalinkan cinta sehinggalah Aisyah tamat belajar terlebih dahulu. Dia dapat tamatkan pembelajaran dengan cemerlang. Bidang yang dia belajar ni hanyalah singkat sahaja berbanding bidang-bidang yang lain yang ada kat IPTA tersebut, tempoh pembelajaran dia lah. So tinggallah aku di IPTA tersebut untuk menamatkan pembelajaran yang tinggal dalam 2 semester lagi masa tu. Namun rezeki aku kurang baik. Hanya tinggal 1 sem sebelum tamat, aku telah disingkirkan oleh IPTA tersebut sebab keputusan peperiksaan akhir semester aku sangat teruk. Kegagalan dalam pembelajaran aku tu, aku tak pernah salahkan sesiapa pun sebab 100% adalah salah aku sendiri. Biasalah kan lelaki, nakal, banyak main, malas buat kerja yang diberikan pensyarah dan banyak punding kelas. Berbalik pada cerita Aisyah tadi, Aisyah sangat bernasib baik dan bertuah sebab dia tak sempat berehat panjang pun lepas tamat belajar. Terus diterima untuk bekerja dalam sebuah jabatan kerajaan di Putrajaya. Dan dia dapat kerja dengan jawatan yang sangat selesa lah dekat jabatan tu. Dia dipertanggungjawabkan untuk jadi SU kepada salah seorang pengarah di sebuah jabatan kerajaan ni. Bermakna Aisyah telah memiliki satu kejayaan tetap dan gaji yang agak selesa untuk tinggal di ibu kota. Nasib aku, lepas aku gagal tu, aku buat macam-macam kerja dengan hanya berbekalkan sijil SPM untuk sara hidup. Tak lama lepas tu, sebab kerana atas rasa tanggungjawab dan sayang pada Aisyah, aku nekat untuk mula belajar balik. Aku mulakan dari ambil diploma di sebuah IPTS, juga di sebuah negeri di Pantai Timur. Aku waktu tu pelajar paling berusia dalam kelas tersebut. Aku tak malu pun untuk aku ceritakan bahawa sepanjang tempoh aku belajar tu, Aisyah yang banyak menanggung perbelanjaan harian aku. Ini kerana Aisyah masa tu keuangan dia dah stabil dah. Cinta kami semakin hangat pada ketika tu. Masing-masing menyokong satu sama lain. Aku support kerjaya dia dan Aisyah pula support pembelajaran aku. Kami kerap berjumpa. Kami bergila-gila untuk ulang alik untuk jumpa. Ada kalanya Aisyah datang ke tempat aku belajar ni dan ada kalanya aku pula ke Kuala Lumpur untuk jumpa dengan dia. Dan pada zaman ni lah kami mampu untuk nak makan dan berbelanja dengan sedikit mewah berbanding pada zaman belajar dulu yang hanya mampu makan mi goreng kongsi sepinggan waktu dating. Bukan romantik tapi sebab tak cukup duit. Okay, untuk makluman dalam tempoh Aisyah bekerja tu, atas nasihat dan dorongan aku, dia sambung pelajaran dia secara part-time di sebuah IPTA di ibu kota dan aku sangat mengimpikan Aisyah semakin berjaya dalam cita-cita dan masa depan dia. Masa waktu hangat bercinta tu, aku sebenarnya dah tak sabar dah untuk tamatkan pengajian kedua aku ni. Sebab kami dah merancang untuk terus berkahwin bila aku tamat belajar.
Perancangan perkahwinan kami yang menjadi semangat dan batu loncatan untuk aku menamatkan pengajian untuk berjaya dengan cemerlang, dan aku telah belajar dari kesilapan aku yang lalu. Dalam tempoh bercinta tu, aku tak sangka percintaan kami diuji di waktu kemuncaknya. Kedua-dua ibu bapa Aisyah sangatlah kerap bertanya tentang hubungan kami berdua. Mereka minta satu ikatan pertunangan antara kami untuk dilakukan dalam tempoh masa aku tengah belajar tu. Aku faham maksud kedua ibu bapa Aisyah. Mereka risau tentang masa depan kehidupan anak dara mereka, anak sulung kan. Semakin meningkat usia pula tu, kejayaan pun dah ada. Satu kejayaan yang telah menjamin masa depan. Dan mereka bimbang anak dara mereka tak laku bila usia semakin meningkat. Jadi mereka memerlukan satu jaminan daripada aku yang aku akan menikahi anak mereka bila aku tamat belajar dan bekerja nanti. Okay, tambahan pula, kediaman ibu bapa Aisyah sering dikunjungi oleh sahabat-sahabat dia lah untuk merisik Aisyah. Namun ditolak dengan baik oleh mereka sebab mereka tahu Aisyah ada aku. Sikap kedua ibu bapa Aisyah yang selalu menekan untuk keluarga aku datang meminang ni membuatkan aku rasa tertekan. Malu dan ego aku sebagai seorang lelaki telah tercabar. Aku tak pernah salahkan pun kedua ibu bapa Aisyah dalam hal ni. Sebab kalau aku berada kat tempat diorang pun, aku rasa aku mesti akan buat benda yang sama. Sebab tak ada ibu bapa di dunia ni yang tak bimbangkan nasib anak dara mereka yang semakin meningkat usia. Aisyah selalu pertahankan aku dekat depan ibu bapa dia. Dan dia selalu tegaskan pada ibu bapa dia yang dia sanggup tunggu aku tamatkan pengajian dulu untuk kami memulakan proses pertunangan dan perkahwinan. Aku pernah suarakan kepada ibu bapa aku tentang hasrat ibu bapa Aisyah tu, namun ditolak oleh ibu bapa aku pula. Dengan alasan aku ni kan masih belajar lagi. Ibu bapa aku tak halang pun percintaan kami, tapi menasihatkan aku agar tamatkan pengajian dulu dan dapatkan kejayaan selesa, barulah proses pertunangan dan perkahwinan dibuat. Dengan penuh rasa sedih dan tertekan, aku menerima dan fahamlah maksud kedua ibu bapa aku. Percintaan aku dan Aisyah yang telah lama terjalin tu lama-lama makin dingin sebab kami jadi kerap bergaduh disebabkan ni. Bapa Aisyah pun terus-menerus tanya tentang hubungan pertunangan dan ibu bapa aku pula tak bersetuju. Aku tak pernah salahkan mereka semua sebab alasan-alasan tu memang, kata apa, ada hak ni lah masing-masing. Dan punca utama menyebabkan aku menjadi sangat tertekan adalah kerana memikirkan nasib dan situasi semasa aku. Kerana aku kan masih dalam proses untuk tamatkan pengajian. Dan aku pun belum tahu nasib kejayaan aku nanti lepas tamat belajar macam mana kan. Dan yang membuat aku lebih tertekan, aku amat bersimpati dengan nasib dan situasi Aisyah sebab dia pun terpaksa berhadapan setiap masa tekanan persoalan daripada ibu bapa dia bila nak bertunang kan. Jadi ego aku sebagai lelaki sangat rasa tercabar. Aku rasa loser sangat. Masa tu juga atas dasar rasa sayang dan cinta pada Aisyah, aku mula terfikir Aisyah layak untuk dapat kebahagiaan serta kebaikan yang diimpikan oleh kedua ibu bapanya dan semua insan di dunia ni. Aisyah tak perlu tunggu aku pun untuk aku tamatkan pengajian, dan jaminan kejayaan masa depan aku pun belum tentu lagi. Sedangkan Aisyah masa tu dia dah ada package yang lengkap dari segi kejayaan, keuangan, penampilan dan segala-galanya. Kata-kata berjangga bahawa cinta tu tidak semestinya memiliki sangat kuat aku pegang pada ketika tu. Dan ada beberapa kali jugalah aku maklumkan pada Aisyah tentang aku nak berpisah dengan dia. Tapi ditolak dengan sekeras-kerasnya oleh Aisyah, dan setiap penolakan daripada Aisyah pasti dengan derayan air mata. Aisyah berkeras untuk teruskan percintaan bersama-sama walaupun terpaksa menunggu 1000 tahun lagi katanya untuk aku tamat belajar dan dapatkan kejayaan selesa. Berbagai cara aku buat untuk Aisyah timbul perasaan benci pada aku, termasuklah aku ubah cara layanan aku pada dia.